Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Okey, sekali lagi kita bertemu dalam sesi siaran langsung live sama saya. Hari ini agak lewat, hampir pukul 10 saya baru nak start. Dan salam Jumaat pada semua Muslim. Hari ini sekali lagi kita tak dapat tunaikan solat Jumaat. 5 orang satu masjid. Okey, jadi tak ada masalah. Okey, 15 Januari hari Jumaat. Okey. Waalaikumsalam, Rabi'ah Muhammad Yusof. Okey, hari ini saya nak jawab satu soalan daripada saya pun tak tahu siapa. Dia tak tulis nama, tapi saya ambil soalan dia sebab soalan ni antara soalan yang saya belum pernah jawab lagi, berkaitan dengan label pada makanan. Kalau kita beli makanan, contohnya roti, biskut, apa-apa jenis makanan, kalau kita beli kat shopping mall, kita tengok pada label. Apa beza label yang ditulis expiry date, tarikh luput, dengan label yang ditulis best before, guna sebelum. Ini ramai yang mungkin tak perasan dan tak tahu apa perbezaan antara dua label ni. Okey. Bila kita cakap soal makanan ni bila melalui satu proses pembungkusan, packaging, maka dia akan melalui satu proses. Dia bergantung pada makanan tersebut lah kan. Ini kita panggil proses preservation, cara penyimpanan, kan? Pengeringan itu satu proses preservation, kan? Pengeringan, ikan kering. Ikan asalnya tak tahan lama tapi kita keringkan. So bila ikan kering dia tahan lama. Kenapa ikan kering dia letak garam? Sebab kalau tak letak garam, sekadar kering, tak boleh juga. Kalau kita letak garam, maka air yang ada dalam ikan tu, ikan tersebut akan dehydrated, kurang air. Bila dehydrated, disebabkan kandungan garam dalam ikan, maka patogenik bakteria agak susah nak aktif dalam keadaan yang dehydrated. Benda-benda yang lembab, benda-benda yang ada air, patogenik bakteria, kuman bakteria patogen ni senang nak membiak. So makanan tersebut mudah untuk spoil, untuk rosak. Maka sebab itulah diwujudkan ikan masin, ikan kering, ikan masin. Dia kering, lepas tu dia masinkan. Macam mana saya pun tak tahu pengurusan dia lah. Tapi ada garam. Okay. Apa lagi? Pengetinan. So kita tinkan makanan tersebut. Itu pun melalui satu proses yang kita panggil preservation. Apa lagi? Kalau macam susu, susu dia ada beberapa proses. Kita panggil proses satu UHT, satu lagi proses kita panggil pasteurization, pempasturan, pasteurization dengan UHT. Dua ni ada beza. Mudah kata beza dia adalah tempoh masa yang diambil untuk panaskan susu tersebut untuk matikan bakteria, kemudian baru dia packaging kan. Kalau yang lebih lama kita panggil UHT, yang lebih sekejap, masa dia sekejap saja, kita panggil pasteurization. Sebab itulah susu yang telah melalui proses pasteurization, dia letak dalam chiller, tempat sejuk. Susu UHT boleh diletak di rak-rak biasa. Itu beza dia lah. Kandungan nutritional value akan ada sedikit berkurang pada susu UHT. Dia ada sedikit rosak, tapi tak adalah rosak terlalu banyak. Rosak sikit saja dari segi protein, sebab dikenakan pada suhu yang tinggi pada tempoh yang lama sikit. Lama dia beberapa second saja, UHT dengan pasteurization. Okay? Itu beza susu. Apa lagi kita ambil? Jeruk. Jeruk pun melalui satu proses pengawetan. Preservation lah. Pengawetan ni preservation lah. So dia dengan cara kita nak buat jeruk pun, kita
kita rendam dalam air garam semalaman. Sebab apa kita rendam dalam air garam? Sebab kita nak keluarkan air yang ada dalam buah tersebut. Contohnya kita nak buat jeruk mangga. So rendam dalam air garam supaya air yang ada dalam buah mangga tersebut keluar. Ini satu tindak balas osmosis daripada low concentration of water kepada high concentration of water. Jadi air yang dalam buah tersebut, buah mangga tersebut keluar pergi ke air garam. Jadi buah mangga jadi mengecut. Sebab apa? Sebab apa kena buat ni? Sebab kalau kita tak buat, air dalam mangga masih ada, maka patogenik bakteria boleh membiak. Jadi kita kena keluarkan air dalam mangga tu supaya patogenik bakteria ni dia tak suka pada persekitaran yang kurang air. Sama sebab tu kita tengok tompok-tompok kulat pada roti. Kalau roti tu kita kering, simpan dalam kering, maka lambat kulat nak dapat. Tapi kalau kita letak air sikit, esoknya terus kulat ada. Tompok-tompok spora. Okey. Jadi bila kita faham proses preservation ni, so kita kena faham juga labeling dia. Jadi apa beza? Ada sejenis makanan, ada beberapa makanan yang dia letak expiry date, tarikh luput. Maksudnya kalau 15 hari bulan Januari, hari ni 15 hari bulan Januari, maksudnya 16 hari bulan Januari, 16 Januari esoknya tak boleh guna dah. Dia dah tarikh luput. So kalau guna, dia akan ada boleh membawa maut, boleh menyebabkan keracunan makanan disebabkan kuman dalam tersebut. Kuman antara bakteria yang biasa ada pada makanan yang tarikh luputnya ada Clostridium botulinum. Clostridium botulinum ni dia akan menyebabkan memberi kesan pada tubuh badan, menjadi racun. Makanan tersebut jadi toksik, jadi racun, yang kita panggil sebagai botulism. Botulism ni maksudnya penyakit makanan tersebut dah jadi toksik. So menyebabkan keracunan makanan, disebabkan bakteria. Clostridium botulinum. Okey. Itu expiry date. Jadi maksudnya expiry date ni, kalau dia kata 15 Januari, tak boleh makan 16 Januari. Sebab dia akan ada akan wujudnya bakteria tersebut. Tapi kalau macam pada roti kita kena tengok tak, sebab dia bukan bakteria, dia adalah tompok-tompok mycology. Mycology ni satu bidang kulat, spora-spora kulat tu. Selagi mana kita tengok tak ada kulat, tak ada spora tu, tak ada kulat yang tumbuh, maka masih okey lagi. Tapi kena berhati-hati sebab kadang-kadang kulat tu dia tak berapa nak banyak. Dia ada sikit tapi tak berapa nak banyak. Jadi benda tu kalau masuk dalam tubuh badan kita, akibat kita makan makanan yang expiry date dia dah habis, dia boleh jadi keracunan makanan. Dan ingat, keracunan makanan boleh membawa maut. Dia bergantung pada apa jenis mikroorganism yang ada pada makanan tersebut. Sama ada kulat ke, sama ada parasite ke, ataupun bakteria ke, kena tengok juga. Dan antara simptom-simptom keracunan makanan, dia boleh jadi muntah-muntah, boleh jadi cirit-birit, boleh jadi pening kepala. Ini simptom dia bergantung pada apa jenis mikrob yang ada dalam tu. Ada simptom yang lepas makan, selepas 6 jam. Paling awal dia dapat adalah 6 jam selepas makan makanan yang expired. Jadi itu paling awal, 6 jam paling awal. Katakan makanan tu expired, dah expired dah 15 Januari, kita makan 20 Januari contohnya. Jadi bila kita makan, simptom dia paling awal 6 jam, paling lambat 24 jam. Jadi katakan kita makan hari ni, tiba-tiba dalam kita makan makanan yang expired tu malam, pada malam, waktu malam. Esok malam kita dah tidur, bangun pagi, maksudnya lusa tu kita macam cirit-birit.
cirit-birit, muntah. Kalau orang tak tahu tindak balas ni, mekanisme ni, dia akan ingat, semalam aku makan apa Sebenarnya bukan semalam, kemarin punya makanan. Bukan semalam, kemarin. Jadi bergantung pada apa yang dimakan. Kadang-kadang ada yang 6 jam. Paling awal 6 jam Paling awal 6 jam. Ada yang 12 jam. Ada yang paling lambat pun 24 jam. 24 jam satu hari tu mesti akan ada tindak balas dia, reaksi dia. Ini keracunan makanan. Keracunan makanan boleh membawa maut. Jadi saya cerita ni supaya kita aware, kita berhati-hati lah. Jangan sampai terlalu sayang makanan. Ini kadang-kadang ini ada sikap sikap suri rumah saya tengok terlalu sayang makanan. Orang makanan itu tak makan lagi, tapi dia dah contohnya katakan roti tu dah berkulat. Sayang roti tak baru beli, tak makan lagi. So dia kikis kulat tu, dia potong bahagian yang berkulat tu, dia makan yang bahagian tak berkulat. Ataupun ada yang dia baru beli roti. Waktu zaman universiti dulu ada kawan saya buat macam ni. Dia makan roti, dia beli roti letak atas meja. Dekat U banyak tikus. Jadi roti dia tu digigit bahagian bawah dengan tikus. Lepas tu dia punya marah, dia kata aku baru beli roti, tak makan lagi, dah kena gigit. Jadi apa yang dia buat? Bahagian yang digigit tu dia tak makan lah. Dia ambil bahagian atas saja. Saya kata pun bahaya juga. Sebab apa? Ini kalau tikus gigit, maksudnya gigitan dia tu, ailio dia yang ada dekat situ ada virus, membawa virus dan bakteria. Kedua-dua ni mesti ada, virus dan bakteria. Maka walaupun dia gigit dekat situ, pembiakan virus bakteria tersebut, adakah dia merebak cepat atau lambat? Jadi nak selamat, buang saja. Tak payah nak rasa macam sayang, buang saja. Baik kita sayang diri kita. Bukan membazir, tapi kita sayang diri kita. Mudarat apa lagi? Itu satu hal lagi tikus gigit. Kalau tikus kencing, kita bau ada kencing tikus itu lagi bahaya. Sebab itulah keracunan makanan ni dia ada step dia ada berapa tempoh dia lah. Paling awal 6 jam. Ikut kajian kata 6 jam. Ada yang 12 jam, ada yang paling lambat 24 jam. Jadi kalau kita contohnya lah, bila kita faham macam ni, katakanlah kita muntah-muntah cirit-birit, jangan tunggu-tunggu lagi lah. Dah tak payah nak tanya orang, nak Google apa nak makan apa kalau cirit-birit ni. Biasanya orang akan tanya saya macam tu. Kalau orang tanya macam ni, saya dah tak respon lah. Saya kata terus pergi hospital, check. Sebab kita nak tahu sebab apa. Lepas tu dia kata, semalam tak ada makan apa, okey saja, duduk kat rumah saja. Mungkin bukan semalam punya sebab, kemarin punya sebab. Kita tak tahu. Jadi terus pergi hospital, bagi tahu dekat doktor. Hanya doktor saja boleh diagnose sebenarnya benda ni. Bila kata muntah-muntah, cirit-birit, pening kepala, biasanya doktor akan tanya kita, ada buat ni ke, ada buat ni ke, ada buat ni ke. Then time ni lah kita kena bagi feedback 100% pada doktor. Doktor baru dia boleh diagnose. Dia ada kepakaran untuk diagnose. Bila kita bagi tahu apa yang kita buat, apa yang kita makan, maka senang untuk dia bantu kita lah. Kena bagi tahu. Semalam makan apa, kemarin makan apa, hari yang lagi satu makan apa. Macam saya lah, saya ada pengalaman denggi masuk hospital. 2 minggu sebelum tu saya baru balik daripada Mekah. Saya cerita habis. Saya bagi tahu 2 minggu sebelum tu saya balik daripada Mekah. Lepas tu dia tanya ada melawat ladang unta tak? Saya kata tak ada. Then saya cerita apa yang saya buat dekat Mekah tu. Lepas tu balik pada Mekah saya pergi mandi air terjun. Then saya cerita juga saya ada mandi air terjun, bla 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 bla. Lepas tu saya cerita saya duduk dekat kediaman saya dekat area mana. So bila analyse satu, baru dia tahu. Rupanya tak ada kaitan dengan mandi air terjun, tak ada kaitan dengan balik daripada Mekah. Rupanya
tempat saya tu, waktu saya duduk Ceras Permaisuri, kes denggi tinggi. So barulah dia check, mula-mula dia suspek denggi. Bila suspek denggi, bila dia tahu, dia analyse ni kawasan tempat tinggal, so dia suspek denggi. Ikut simptom-simptom yang ada, bintik-bintik apa semua tu, suspek denggi. Pening kepala, blood pressure down, drop. So dia suspek denggi. Bila suspek denggi, barulah kita check darah khas untuk denggi. Dia tak boleh teka-teka macam tu saja. Dia kena check darah. Tengok baru mula-mula suspek denggi, barulah test darah untuk denggi. Kalau dia suspek kencing tikus, test darah untuk kencing tikus. Test darah ni dia bukan kita test darah kita boleh tahu sakit apa. Kita tak boleh tahu sebab setiap penyakit test darah dia lain. Sebab itulah kalau kita duduk hospital, sikit-sikit ambil darah, sikit-sikit ambil darah. Sebab satu sampel darah, satu tiub darah tak mungkin nak bagi tahu kita ni paru-paru bermasalah, buah pinggang bermasalah, ni hati bermasalah. Tak. Satu tiub kalau nak test untuk hati, satu tiub untuk hati, satu tiub untuk jantung, satu tiub untuk paru-paru, satu tiub untuk buah pinggang. Sebab tu akan ambil darah berkali-kali, banyak. Kalau kita faham ini, kita tak akan marah doktor. Sikit-sikit ambil darah. Stres aku. Contohnya itulah. Tak mungkin satu ni boleh keluar semua result bla 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 bla. Tak mungkin. Sebab itulah ciri-ciri simptom yang kita hadapi kena bagi tahu doktor. Dan doktor akan suspek dulu. Bila suspek baru dia benda ni dia kena try and error. Try dulu denggi. Bila test denggi, mula-mula dia suspek denggi. Ambil test darah untuk denggi, negatif. Maksudnya bukan denggi. Kena ambil darah lagi, test pula untuk kencing tikus. Ambil darah lagi, test lah untuk apa-apa. Lalas sekali, baru tahu rupanya bukan denggi, bukan kencing tikus, kanser. Contoh, ni saya nak bagi tahu dia punya cara lah. Step by step ni dia punya prosedur. Okay, itu expiry date. Makanan yang kalau expiry date memang tak boleh guna langsung kalau dia dah habis tamat tempoh. Tapi ada juga label yang dia kata best before. Guna baik sebelum. Ada yang use by, consume by. Maksudnya tak boleh lebih daripada tarikh ni. Expiry date. Expiry date ni maksudnya tak boleh sharp, tak boleh. 15 saja, 16 dah tak boleh. Tapi ada label yang ditulis best before, baik sebelum. Baik sebelum ni maksudnya kalau dia tulis best before 15 January, 15 January, maksudnya 16 January sebenarnya masih boleh gunakan. 20 Januari pun masih boleh digunakan, kena tengok keadaan makanan tersebut. Kalau makanan tersebut tak ada langsung tumpuk-tumpuk kulat, warna tak berubah, bau tengik tak ada, bau pun tak berubah, rasa dia pun macam masih okey, cuma dia tekstur dia mungkin keras sikit. Dia keras sikit lah contohnya. Dia tak ada rasa lembut waktu kita mula-mula baru beli. Maksudnya makanan tersebut masih boleh digunakan. Sampai bila? Bergantung pada makanan tu makanan jenis apa. Itu cara tengok best before. Biasanya kalau macam contohnya suplemen, suplemen biasanya best before. Kalau suplemen tu dia tak ada olah berkaitan dengan, dia tak ada olah dari segi dia bukan dia adalah makanan. Contohnya yang biasa saya makan saya ada makan spirulina contohnya. Okay, spirulina dia ada tulis best before, dia bukan expiry date. Best before. Apa lagi? Vitamin C yang saya makan dia tulis best before. Jadi katakanlah best before 15 Januari, iaitu hari ini 15 Januari. Esok biasanya masih boleh gunakan. Tengok cara saya handle benda tu macam mana. Saya letak spirulina tu dekat mana, saya letak vitamin C tu dekat mana. Kalau saya letak tertutup, kabinet tertutup, tak ada lembab-lembab, tak ada, and memang dijaga tu. Kalau kita buka botol tu masih okey, rasa pun masih okey,
biasanya kita boleh makan dalam 3 bulan ke 6 bulan pun masih boleh digunakan. 3 bulan 6 bulan selepas tarikh best before tu, best before pun biasanya boleh digunakan. Itu cara kita nak tengok. Ada suplemen yang best before. Jadi kita tengok cara kita handle macam mana, kita letak kat mana, storage dia macam mana. Itu tengok dari segi warna, mana tak ada berubah apa. Tak ada berubah warna, tak ada berubah bau, tak ada berubah rasa pun sama saja. Sama sebiji tak ada. Maka masih selamat. Dan katakan kita makan tiba-tiba berlaku muntah-muntah, cirit-birit. Itu kena hati-hati. Sama ada betul ke suplemen, disebabkan suplemen yang kita makan tarikh dia dah best before, dah melangkaui, ataupun disebabkan makanan. Itu kena try and error lah. Kita kena tengok lah kita makan apa ataupun disebabkan suplemen tu. Tapi kalau tak ada berlaku apa-apa, maksudnya masih selamat, tak perlu risau. Itu cara tengok best before. Jadi dia ada satu cara kan, ada satu cara bagaimana kita nak prolong, panjangkan tempoh expiry date. Antaranya contohnya roti. Kita beli roti, kita tahu time saya selalu buat time saya bujang dulu lah. Kita beli roti satu bungkus. Biasanya tak habis satu bungkus tu, sampai expired tu biasanya tak habis sebab kita makan seorang kan. So macam mana saya nak buat? Kita duduk, kita letak dalam peti ais. Beli saja, kita terus letak dalam peti ais. Peti ais biasa tu lah. Nak makan baru buka. So sebab apa kita letak dalam peti ais? Supaya dalam peti ais, suhu yang bawah 10 darjah, biasanya patogenik bakteria ni, kulat atau patogenik bakteria, dia lambat membiak dalam suhu yang 10 darjah Celsius ke bawah. Suhu sejuk dia lambat nak membiak. Dia bukan kata tak ada. Apa-apa makanan, contoh kita simpan lauk pun, even letak dalam peti ais dalam tempoh sebulan 2 bulan pun, lauk tu akan rosak juga. Dan kita pelik, kenapa dah masuk dalam peti ais dia rosak juga? Bukan kata masuk dalam peti ais bakteria dah mati. Dia bukan bakteria mati, bakteria tu dia hibernate. Dia tak boleh nak aktif. Tapi lama-lama dia boleh aktif balik. Kalau jumlah dia dah banyak, lama-lama dia dah terimmune, dia dah biasa tempat sejuk, so dia akan aktif balik. So tapi cara ini dia boleh prolong the expiry date, panjangkan tempoh tarikh luput tersebut. So letak dalam peti ais. Kalau katakan kita beli roti, memang lambat habis ni, letak dalam peti ais siap-siap. Nak makan baru keluar, nak makan baru keluar. So dia akan prolong expiry date. Bila tarikh luput dah tiba pun, selepas pun kita masih boleh gunakan, tapi dengan syarat tengok ada tumpukan kulat ataupun bau, tekstur dia dah berubah. Yang tu dah memang dah habis dah, walaupun kita letak dalam peti ais. Even peti ais beku pun susah kita nak ni, melainkan deep freezer. Deep freezer ni biasanya jarang orang guna dekat domestik punya ni. Biasanya dalam makmal kita nak bekukan sampel darah, itu saya guna deep freezer. Deep freezer ni memang lambat dia punya tarikh luput. Kadang-kadang setahun, 2 tahun dia boleh tahan lagi. Saya pernah letak ikan keli dalam deep freezer berbulan, masih okey, tekstur dia pun masih cantik. Deep freezer, bukan freezer kat rumah kita ni. Deep freezer tu maksud suhu dia negatif 20, negatif 30 dia ada, sampai negatif. Kat rumah kita 0 darjah Celsius saja. Okey, itu cara dia lah, beza antara best before dengan expiry date. Jadi anda kena faham beza ni, perbezaan dia, dan anda kena tahu apa kesan lepas kita makan ni. Tak perlu, kalau bila dah berlaku keracunan makanan, keracunan makanan ni muntah-muntah, cirit-birit, pening kepala, badan kita lemah, lesu. Itu simptom dia. Itu simptom. Itu juga simptom penyakit-penyakit lain. Contohnya kencing tikus pun simptom yang sama juga. Cirit-birit, pening kepala, sakit kepala, blood pressure down, blood pressure drop pun boleh jadi simptom untuk denggi juga. Sebab itulah kalau dah jadi macam ni, janganlah guna cara-cara sendiri. Cara alternatif ke, betul-betul kampung ke, orang suruh ambil tu ambil, dah
jangan sampai dah terlalu lambat. Saya kalau jadi macam tu 1 hari saja saya bagi masa kat diri saya. Kalau pagi jadi, petang tu biasanya saya dah ada kat hospital lah. Dah tak tunggu lagi dah. Walaupun saya tahu benda apa yang kita nak makan untuk hilang cerit-berit, benda apa yang kita nak makan untuk hilang sakit kepala. Walaupun saya tahu, saya dah tak guna benda tu dah. 1 hari je saya akan monitor tubuh badan saya. Kalau berlaku malam, esok pagi saya dah ada kat hospital. Berlaku pagi, malam tu atau petang tu juga saya dah ada kat hospital. Sebab saya nak tahu apa penyakit dia. Bila dah tahu, baru senang kita nak guna kaedah pemakanan. So, anda kena tahu benda ni. Bila berlaku macam ni, terus ke hospital. Jangan pergi klinik, pergi hospital. Tapi kalau hospital jauh, kebetulan kecemasan, bolehlah pergi klinik yang berdekatan. At least doktor adalah bagi something untuk kita bertahan. Tapi kalau hospital pun dekat, senang saja, terus pergi. Terus pergi. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya tengok kat sini ada Puan Fauziah Ali, Zanita Abu Bakar, Waalaikumsalam, Fatimah Sri Dewi, Nasra Nasruddin, Waalaikumsalam, Nur Rahim Sharif, Nuraziah Muhtam, Halimah Jamal, Waalaikumsalam. Okey, untuk pembeli buku Makan Untuk Kurus, coaching kita pada hari Sabtu ni. Betul tak? Yes, esok 16 hari bulan pukul 9 malam. Nanti saya akan keluarkan iklan. Saya tengah tunggu tim saya siapkan iklan. Pada pukul 9 malam minggu ni agak lewat sikit lah. Saya ada urusan banyak kerja. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Sebar-sebarkan info ni kepada kenalan-kenalan yang lain. Sekiranya anda ada soalan, jangan lupa drop soalan tu pada caption. Ada link, anda hantar soalan pada tim saya. Ada 2 orang, sama ada Afif atau Ihsan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.